Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu sirra illam tuhassin zannaka bihi li ajli wasbih hassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'ak fahal awwadaka illa hasanan wala asda ilaika illa minanan. In lam tuhassin zannak, sekiranya engkau tidak lagi mampu mengelokkan zan dengan Allah Ta'ala dari sudut li ajli wasbih, memandang pada wasaf sifat dia. Sepatutnya dengan memandang nu'ud segala sifat jalal jamal sudah cukup dah tu. Kita berbaik sangka dengan Allah Ta'ala sebab dia maha pengasih, maha penyayang. Tapi kalau belum boleh duduk lagi situ, sebab jauhnya kalbi kita dengan Allah, kurangnya makrifat kita dengan Tuhan. Kita lebih kenal orang dari Tuhan, kita lebih kenal makhluk dari penciptanya. Maka tukar, pakai gear kedua, ya. Apa gear kedua? Hasin zanak bi wujudi muamalati. Kita elokkan sangka memandang wujud muamalah Tuhan dengan kita. Hari-hari tak putus nikmat dia bagi kat kita, ya. Hari-hari tak putus-putus rahmat dia bagi dekat kita. Dalam keadaan kita derhaka dengan dia, bermacam-macam bentuk kesilapan, dia tetap menghulurkan bantuan yang tidak terhingga. Sama ada bantuan dalam bentuk al-i'ta', pemberian, atau dalam bentuk al-mana', ya, dia palingkan as-sarf, dia memalingkan masaib, bala, ya, yang berbagai-bagai bila-bila masa boleh kena, ya. Jadi maksudnya disuruh kita baik sangka. Ana inda zanni abdi bih, aku di sisi sangka baik hamba-ku dengan aku. Anda kita hendaklah sentiasa berbaik sangka dalam bentuk mengharap baik sangka dan mengharap bantuan, mengharap pertolongan, mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Terjemah atau pengarang, dia kata, maka tiada engkau, jika tiada engkau perbaiki, jika tidak engkau perbaiki sangkamu akan dia, maknanya kalbi dia tu boleh berjejak lagi, ya, nak zan, ya, dengan nak husni zan, ya, kerana sifatnya sepatut, kerana sifat sudah cukup. Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan, ya, segala sifat kesempurnaan ada di Tuhan. Sudah cukup kita bersandar dengan dia dan mengharap dengan dia, baik sangka dengan dia. Tapi oleh kerana kejauhan kalbi kita dengan Tuhan, kelalaian, ya, kejauhan, kegelapan dengan dia, jadi tak berapa nak berjejak dengan sifat dia tadi. Pindah yang kedua, perbaiki olehmu sangkamu akan dia kerana muamalah, ya, yang ni hari-hari kita dengan dia tak terlepas. Tidak ada manusia yang terlepas dari Tuhan, ya. Kita dengan Tuhan tidak terlepas, tidak bercerai, tapi tidak bersekutu. Kita tidak boleh bersekutu itihad, sebab hakikat lain, kita makhluk bukan Tuhan, ya. Tuhan tetap dengan ketuhanan dia, kita tetap dengan kemakhlukan kita. Tapi kita tak bercerai dari sudut kita adalah dalam kawalan dia. Kita adalah makhluk yang perintah oleh dia, yang dikawal rapi oleh dia, adalah kejadian dia. Dia menjadikan kita mengawal segala-galanya. Maka oleh kerana itu pandang, ya, itulah muamalah. Kalau muamalah juga sangkut, habis. Kalau muamalah pun kita tak boleh pandang betapa besarnya nikmat Tuhan, rahmat yang tidak pernah putus setiap napas kita ni, itu pun kita tak boleh pandang, jawab habis. Orang itu masuk golongan ghafilin, orang yang lalai, habis. Ya, dia masuk golongan lalai, golongan yang muba'adin, orang yang dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala. Wal'ayazubillah. Huraian dia, yakni jikalau tiada engkau perbaiki akan sangkamu padanya kerana sifatnya. Sebab tu dengan sifat Tuhan sudah cukup dah. Ihsan dia, ya, jamal dia, lutfi dia, Masya Allah. Sebab tu bila kita zikir Ya Latif atau Al-Latif, ya, kita kena apa? Mulut kita menyebut lafaz tu, nama dia, ismun minal asma', qalbi tu memandang
Semua yang kita pandang ni adalah penterjemahan daripada lutfillah. Lutfi adalah kelemah lembutan kasih sayang Tuhan. Kalau dipadamkan lutfi kita, kita pun padam tu kan. Ya, itu maknanya. Dia membukakan, dia pandang nama Al-Latif, Al-Latif, ataupun dengan gunakan ya nida, ya Latif, ya Latif. Syuhud, pandang betapa hebatnya setiap saat, setiap masa, depan, kiri, kanan, semua tu penterjemahan Latif Allah Ta'ala. Lutfi maknanya kelemah lembutan dia, kasih sayang dia. Kalau dipadamkan tu habis tu kan. Ya. Jadi kita tenggelam dengan lutfillah. Itu satu contoh dia lah. Sebab tu kalau kita guna zikir 16,641 kali, kalau ada hajat besar kita guna zikir ya Latif, insya-Allah. Ya, Allah Ta'ala tunaikan hajat. Banyak benda ni mujarrab. 16,641. 3 jam habislah tuan ni. Yang ni jikalau tiada engkau perbaiki akan sangkamu padanya, kerana sifatnya sepatut dah cukup dah tu, dengan memandang sifat Tuhan yang sangat sempurna, tidak ada kekurangan. Seperti bahawa engkau tilik kesempurnaannya yang maha dahsyat dalam sifat jalal. Jalal ni kekerasan dia. Kita tengok berlaku gempa bumi, tsunami datang, bala datang, COVID datang, tu semua jalal. Ya, semua jalalullah. Tuhan menterjemahkan jalal dia. Ya, kekerasan dia kata ganap, dia kata mati, tak ada siapa boleh elak gitu. Ya, dan jamal tu lemah lembut, nikmat yang kita dapat, kesihatan kita dapat, nikmat berbagai-bagai, itu jamal. Jadi dua keadaan tu. Ya, dua keadaan. Ada kala dia tajalikan jalal, ada kala jamal. Dalam nikmat yang kita dapat berbagai-bagai, itu jamalullah. Ya, dalam bala yang sampai Tuhan uji, itu jalalullah. Walhasil dua ni kita kena hampir dengan dia. Kita mengenal Tuhan dari jalal dan jamal, ataupun sempurna. Ya, dikenal Tuhan dari jalal dan jamal. Mata a'taka asyhadaka birrah, tu apa tu? Jamal. Mata a'tak, bila Tuhan beri kita berbagai-bagai nikmat, sebenarnya apa? Asyhadaka birrah, dia menayangkan supaya kita pandang dengan qalbi kita yang bersih tadi, insan tadi, akan jamal, kecantikan dia. Ya, albir, mana yang memberi kurniaan yang tidak pernah berhenti, maaf dia bagi. Wa mata mana'ak, bila kala dia blok pula, ya, kita kena sakit, kena bala macam-macam, sebenarnya apa tu? Asyhadaka kahra, dia menayangkan nama dia yang bernama Al-Qahar, yang maha keras. Dia kata mati dan dia kata aksiden, dia kata macam-macam bala kan. Itu makna kahar dia, kekerasan dia. Dia duduk dalam mana? Jalan. Ya, kekerasan apa semua tu duduk dalam jalal. Kelemah lembutan kasih sayang duduk dalam jamal. Jadi dikategorikan dua saja. Banyak-banyak tu dia masuk dua, jalal awi jamal. Jadi bila dia beri kita, dia tajalikan jamal supaya kita pandang. Ya, asyhadaka birrah atau asyhadaka ya kahra, dua tu. Maka fi kulli zalika muta'arifun ilaik, dalam dua-dua keadaan kamu dapat makrifat dengan dia. Ya, jadi naklah kita sentiasa makrifah, kenal Tuhan dalam dua keadaan, jalal atau jamal, baru dia sempurna. Ya, kalau tak ada ni, tak ada makrifat jalal, habis ni. Ya, dia kena jamal, dia hanyut. Tenggelam dengan nikmat, habis Tuhan tak ingat. Dia kena bala pula, dia mengaung. Oh ya berat ni. Dua-dua tu dia makin jauh dalam ayat zabillah. Jadi naklah kita mengenal dalam dua keadaan, sama ada memandang ihsan, kasih sayang, kelemah lembutan dia, ataupun ketika dia mentajalikan kekerasan dia. Dan dalam kesempurnaannya, maka engkau ketahui bahawasanya hak Ta'ala itu, Allah Ta'ala apa? Bersifat dengan jamil. Ya, jamil, dan jamil itu tiadalah berbuat dia melainkan kebaikan. Ya, nikmat yang tidak terhingga, macam-macam zahir batin ya. Maka engkau bila keadaan begitu, maka engkau putuskan segala angan-angan daripada yang lain. Itu kita nak. Bila kenal Tuhan segala dia kan, apa yang kita nak sangkutkan kalbi kita pada makhluk sama taraf dengan kita je, fakir, hina, sedang dia dalam genggaman kuasa besar Tuhan. Maka putuskan angan-angan daripada yang lain daripadanya. Ya, bagi barang yang telah engkau tahkikkan, engkau mantapkan dia daripada kamalat sifatnya Allah Ta'ala dalam segala sifat yang maha tinggi. Dia yang mempunyai segala-galanya. Kita nak berstandar, nak minta kepada siapa tuan? Kepada fakir ke kepada orang kaya? Kita nak minta bantuan kepada orang kaya. Kita nak minta bantuan kepada orang yang gagah.
Ya, orang yang ada segala-galanya dia ada. Lengkap segala. Siapa dia? Tunggal dia je, wallahu taala. Ya, dia je zat yang maha sempurna, segala-galanya milik, termasuk kita ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Butalah manusia yang tidak perasan akan ihsan Tuhan kepadanya. Tuhan beri dia tak perasan. Apa dia tutup mata? Mata mana tutup? Mata dalam. Ya, tertutup. Minta jauh dengan Tuhan. Jangan kita tak perasan dengan nikmat dia. Apalagi kalau buat tak kenal dengan dia, itu lagi parah. Itu kalau ditangkap, dibaling dalam neraka jual ayat sebillah. Kita nak sentiasa bermesra, berapat diri dengan dia, bermanja dengan Allah Ta'ala, ya, dengan sifat lutfi dia. Kita sentiasa rapat, ya. Allah. Maka kata dia, hasin zannak bihi liwujudi muamalatik ma'aka ay qadiman wa hadisan, ya. Dulu sekarang semua dalam nikmat dia tu. Ini pengalaman sufi dan cantik. Maka perbaikan olehmu sangkamu pada jalan segala pekerjaan dunia, seperti bahawa engkau sangka bahawasanya Haki Ta'ala itu menyampaikan dia kepadamu segala yang memberi manfaat, ya. Mana kita nampak An-Nafi' nama dia kan. An-Nafi' tu ismun minal asma', satu nama daripada segala nama-nama Allah Ta'ala. Dia memberi manfaat dan menolong. An-Nasir dia juga daripadamu, segala yang memberi mudarat dan barang yang lain daripadanya, seperti bahawa adalah engkau sangat kuat, ya, seperti bahawa adalah engkau, ya, sangat kuat raja dalam kabul. Raja ni kuat, raja bukan raja. Raja mana harap dalam kabul amal. Ya, kita rasa betul-betul Tuhan kasih sayang dia, limpah pun dia terima amalan kita, ya. Jangan terlintas hati kepada Tuhan, terima jangan tu bahaya. Itu salah kita buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Dan menyempurnakan pahala atasmu, ya, Tuhan yang maha kaya, maha sempurna, yang menjanjikan berbagai-bagai balasan hebat, ya. Maka betapa tiada ada baik sangkamu padanya. Kita dengan Tuhan begitu. Bermakna dengan Tuhan berikan limpahan yang banyak, maka kita berbaik sangka dengan Allah, merapatkan diri dengan Tuhan dan mencari redha dia. Jangan cari benda yang dia janji tu tak payah cari, tu memang dia bagi. Surga dia janji, tak payah kita berangan, benda tu memang dah siap. Dapat redha dia, confirm dia dapat. Itu je maknanya. Jadi jangan tukarkan hala tuju qalbi kita menghadap kepada pemberian. Kita nak pergi pada Khalik, bukan makhluk. Syurga tu makhluk lagi. Ya, kita nak Tuhan di sini, mana besar. Dapat Tuhan, dapat segala-galanya. Maka dapat Tuhan apa? Redha. Maka redha tu ada dalam mana? Dalam ketaatan. 3 benda diselitkan dalam 3, ya. Dalam taat itu ada redha Tuhan, dalam maksiat ada murka Tuhan, ya. Dan dalam qalbi arif itu ada makamil wilayah, ya, makam kewalian itu ada dalam qalbi insan yang sempurna marifat dia. Jadi yang kenal ialah qalbi, bukan jasad. Atau qalbi kita nak main jaga dia, tempat sentiasa dipolish dengan zikrullah, ya. Biar dia berkilat, biar dia cantik. Maka perbaiki olehmu akan sangkamu pada Ta'ala dalam segala pekerjaan dunia, seperti bahawa engkau sangka bahawasanya Haki Ta'ala menyampai ia kepadamu segala yang memberi manfaat dan menolak ia daripadamu segala yang memberi mudarat dan barang yang lain daripada itu, seperti bahawa adalah engkau sangat kuat, raja mana harap dalam kabul amal, ya. Sebab kita boleh buat amal, jangan rasa seronok. Kita buat amal rasa harap Tuhan terima amal, jangan dia reject, ya. Kalau kita seronok dengan amal, takut dia tolak, besok akhirat kita terperanjat, mana amal aku minta Tuhan tolak. Dan menyempurnakan pahala atasnya, maka betapa tiada ada baik sangkamu padanya kerana muamalah sertamu. Macam mana boleh insan tidak tercetus perasaan sangka baik merapat dengan Tuhan, sedangkan sentiasa muamalah serta dia. Mana kita sentiasa berurus dengan Tuhan, mana ada manusia boleh terlepas dengan dia, ya. Segala-gala diberi nikmat sertamu dalam anugerah dan kemudahan, berbagai-bagai anugerah yang diberikan Allah. Kita bangun tidur pun dah besar dah ni. Ada orang bangun tidur mulut sengit pun ada.
Ya, minum keluar air balik. Dah kena stroke. Ya. Dah kena urut macam-macam. Ini kita bangun cantik. Tak ada apa pun. Nikmat demi nikmat. Senapas demi senapas. Nikmat kita ni tuan beri senapas demi senapas. Jantung kita bergerak. Ya, segala organ kita cantik beredar. Itu semua mana tidak terhingga nikmat dia. Jadi wajib bagi kita syukur akan dia. Sebab tu zikir jangan putus. Ya. Kalau tanya berapa banyak zikir, jangan putus. Yang dizikir nak putus dengan Tuhan. Bila angka, mana kita nak putus? Zikir 2000, lepas tu putus. Jangan putus. Semua ulama letak tu bagi orang mubtadi, sebab kata letak angka kan takut dia tak zikir. Letak angka, kita kena daim sentiasa dengan dia. Ya. Kalau terlambat ataupun terlingap, minta ampun, lepas tu tarik balik. Ya, terlupakan, minta ampun dengan dia. Minta ampun di atas keterlupaan kita dengan dia. Terputus ni kalbi dengan dia disebabkan kelalaian kita. Adapun dia tak pernah Allah Ta'ala putuskan nikmat kita. Ada pernah? Dia putus-putus mati dan ya, sentiasa mencurah-curah rahmat dia dan kemudahannya dan nikmatnya, seperti bahawa engkau tilik kepada kebaikan yang dahulu, qadiman yang dahulu, berbagai-bagai dahulu sejak daripada azal. Tuhan taksiskan iradat bahawa kita termasuk penghuni yang dibenar menumpang di dunia. Itu dah besar dah tu. Sebelum kita ada dalam iradat Tuhan dah ada. Ya, kemudian proses itu berlaku dalam rahim ibu 9 bulan, keluar la ya'lamuna sya', tak tahu apa benda, sampai proses besar sampai sekarang. Banyak tu nikmat dulu yang tak terhingga Tuhan beri, tak putus-putus. Kau nak bayar tak terbayar gitu tuan. Ya. Yang disediakan datang pula lagi. Kemudian kau dapat masuk ahli syurga, mudah-mudahan, alhamdulillah, masya-Allah, lagi besar. Itu mana sudah cukup. Ya, tak ada sebab kita nak lupakan Allah Taala. Tak ada sebab. Allah. Seperti bahawa engkau tilik kepada kebajikan yang dahulu dan anugerahnya yang lahik. Ya, yang lahik. Lahik akan datang. Itu yang layak dia panggil. La ala sawab, yang lahik. Tadi yang qadim dulu. Ya, yang ni yang lahik, ha tu bukan ya. Lahikun mana yang akan datang. Maka menanggungkan ia akan dikau demikian itu atas membaiki sangka. Kita tengok yang dulu nikmat dia dan akan datang dia dah siap. Ini akan membawa kepada kalbi kita akan berbaik sangka dengan dia. Dalam keadaan kita lalai pun dia bagi lagi, sambung lagi umur. Pada kata kau leka yang kau tak ingat, aku tarik umur. Wah, banyak orang mati kan. Dia tergelimpang mati sebab banyak lupa kan. Jadi nak disambung lagi. Dan membaik sangka pada yang engkau angan-angan akan dia daripadanya, dan memutuskan nazar daripada cenderung kepada yang lain. Ini adab besar ni. Jangan ada hati kita cenderung kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ya, pengharapan dan sebagainya, semua hakikat dari dia. Dan adalah yang menolong atas demikian itu pada pandangmu bagi segala perbuatan yang jamil. Dia juga yang menolong, ya, supaya kita dapat memandang jamal, jamil, jamal Allah SWT. Hasilnya dia yang membuka. Itu sebab kita tidak boleh berhenti mengingati dia. Ya. Dalam jalan ni lah Allah, 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 Allah kan. Maka barang siapa menilik ia akan kesempurnaan sifatnya, sifat Allah Ta'ala, jamal tadi, ya, jalal dia, kamalat dia, maka amat besar ihsannya. Ya. Maka kuatlah imannya. Iman jadi kuat bila rangkaian hati dia makin rapat dengan Allah Ta'ala. Ya, zikir dia makin banyak. Qalbi dia makin terang memandang dia. Dan baik sangkanya padanya. Iman dia jadi kuat, harapan sangkaan dia pada Tuhan pun jadi baik, cantik. Maka dekatlah ia dengan Tuhannya. Dan barang siapa tiada memandang ia kepada kesempurnaan sifat, bahkan ada tak kenal Tuhan tu pun ada, itu lagi bahaya. Ya, bukan ingat, pandang dengan kalbi dia. Kerana berdirinya serta segala aghyar, kerana berdirinya Allah Ta'ala tu serta dengan segala aghyar, mana tidak ada satu makhluk aghyar, makhluk yang lepas dari Tuhan, tak ada. Ya, kita dapat nikmat itu apa tu, nama dia apa? Ar-Razzaq, Al-Mun'im, Al-Mu'ti, semua nama dia tu. Dia beri. Dan terhijabnya dengan segala asar. Bila kita menghadap pada dia, hati kita akan tertutup dengan makhluk. Ya. Barang siapa menghadap pula kepada makhluk, maka tertutup dia dengan Tuhan. Itu dua keadaan.
sempurnanya tawajjuh qalbi insan kepada makhluk, lupa dia kepada Allah Ta'ala, lupa pada makhluk. Ya, itu kaedah tuan-tuan. Kita menghadap kepada dia tepat, confirm yang lain hilang. Tapi kalau kita menghadap tapi ingat, itu belum tepat. Belum berapa kenal. Orang yang berapa kenal, kalbi dia takkan berpusing kepada yang lain. Ya, kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya, berlazat. Ya. Ada kata macam tu, habis tak buat kerja. Ahli dunia cukup risau dia tak kerja. Orang lain kerja juga, orang lain makan juga, kata makan. Benda tu bukan matlamat kita, dan ya, tu kerja urusan luar. Yang kita bincang ni urusan dalam. Kitab dibincang solid, qalbi, rohani kita, sir, sebab dia dengan Tuhan. Adapun masyarakat, untuk tu kita fiqh dah bahas, ya, tolong menolong, kerja masyarakat, sebab itu semua dah siap. Itu zahir. Urusan zahir dia tak boleh mengenal kepada hadrat Tuhan pembukaan. Yang buka dalam, ya, qalbi kita yang layak menerima pancaran makrifat dari Allah. Sebab tu kita jaga ni, jangan dia kotor. Allah. Dan barang siapa tiada memandang ia kepada kesempurnaan sifatnya kerana berdiri serta segala agiar. Ya, barang siapa tiada memandang kesempurnaan Allah Ta'ala, dengan sebab apa? Dia berdiri serta agiar, kalbi dia dengan makhluk, memang tak lewat. Dan terhijabnya dengan segala asar. Asar agiar sama tu. Ya, nisbah kita pandang selain dari Allah, itu ghair, dipanggil agiar. Nisbah kita pandang makhluk ni kesan kudrat iradat Tuhan, kesan asar. Ya, sebab semua makhluk adalah kesan ta'aluk suluhi, ta'aluk apa? Tanjizi qadim. Ya, dan suluhi qadim, bagi iradat dan kudrat. Mana taksir, taksis dan taksir. Taksis penentuan iradat, taksir memberi, melaksanakan kesan, itu artan. Sebagai asar. Maka hendaklah memandang ia kepada barang yang telah dikurniakan Allah Ta'ala bagimu. Kalau kita nak pandang mana sifat dia payah, pandang selepas ni, yang selama namanya siapa yang beri kurnia kat kita sampai kita boleh menumpang di dunia, boleh hidup, boleh sihat sampai membesar sekarang, siapa punya? Pandang balik dia punya muamalah, pengurusan nikmat dia kepada kita tidak pernah putus. Daripada membaiki muamalah, mana pengurusan batin kita dengan Tuhan. Kerana bahawasanya Allah SWT menjadikan ia akan dikau daripada Adam kepada wujud. Allah Ta'ala mengeluar kita daripada Adamin, Ain dan Mim, mana ketiadaan, kepada mana dia keluarkan? Kepada wujudin, kepada ada. Kalau dia tak berikan nikmat ini, habis kan? Nikmat apa dipanggil ni? Nikmatul ijad. Nikmat Tuhan mengadakan. Satu lagi nikmatul imdad. Imdad mana madad, bantuan, senapa dibagi kan. Ya. Sebab tu bernapaslah kita dengan Tuhan. Ya. Berjalan kita dengan dia. Maksudnya bukan duduk sebelah. Ingatan kalbi kita, fokus murakabah kita, sentiasa dengan dia. Ya. Ni ijad ni. Kalau dia tak senaraikan kita, tak ada lagi kita menumpang kan. Ya. Dapat kita mengenal Tuhan dengan sebab kita mawujud ada. Kalau dia tak tasi kita ada dunia pun tak kenal, kita pun tak ada. Nikmat besar. Sebab makrifat Tuhan benda besar. Sebab Sayyidina Ali kata, aku tidak minat masuk syurga dengan dimatikan waktu kecil. Kan? Waktu kecil mati terus syurga. Aku tak minat macam tu, kata Sayyidina Ali. Aku minat aku dibesarkan sehingga aku mengenal Tuhanku. Lalu aku taat kepada dia, dan dengan sebab tu masuk aku ke dalam syurga. Masuk besarnya ma'rifatullah. Ya. Telah menjadikan engkau daripada adamun. Adamun mana ketiadaan, kepada wujudun, kepada ada sekarang. Ya. Kemudian daripada tiada ada sesuatu. Apa kita tak ada dulu. Ya. Dan dijadikan bagimu pula mendengar dan melihat. Besar ni tadi. Kalau lahir pun ibu tak boleh mendengar macam, atau tak boleh melihat, buta macam, mana kita nak bawa? Nak bawa mahkamah mana? Tak ada siapa boleh. Maknanya nak dakwa sebab dia punya. Lepas tu dalam sujud sajadah, benda ni diulang. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ah wa basarah. Mana syaqqa, mana tuan belah. Sam'a pendengaran kita, wa basar dan penglihatan. Kalau ditutup, lahir pun ibu mata terlihat, telinga tu habis kan, mengaba-ngaba gitu. Tapi sampai sekarang tak ada kita lihat, dan tak ada berita mengatakan satu insan dua benda ni tertutup sekaligus, tak ada. Dia boleh gila kan. Orang lambai dia tak nampak, orang panggil dia tak dengar macam.
Dia pun tak tahu kat mana dia tuan. Ya, nak pandang tak nampak. Orang lambai. Orang panggil pula tak dengar. Oh, jam. Boleh gila tuan. Tak ada sekarang kita tak pernah jumpa. Kalau biasanya orang tu dia tak mendengar, dia boleh melihat. Kalau dia buta, pendengaran dia boleh, komunikasi dia boleh dapat lagi. Tapi kalau dia jam dua ni, oh dahsyat ni. Sekarang dua-dua kita dapat. Ya, kalau suruh bayar ni maut kita. Ya, satu hari bayar RM50 je. Tak bayar aku terik balik. Mengagar kita tuan. Nak cari, nak bayar RM10 pun cukup. Ni peri-peri dia bagi tuan. Ya, terang pula. Allah, masya-Allah. Ya, maka guna pakaikan pada tempat yang diredai akan dia. Kita guna pakai pula tempat dia redha, dibalas pula besok akhirat lagi besar lagi dapat nikmat. Itulah kasih sayang Allah Taala yang Maha Dahsyat. Ya, bagaimana muhasabah benda ni. Ya, bangun malam-malam lepas sembahang tahajud, sembahang taubat, semua tu fikir renung balik daripada ujung rambut sampai ujung kaki tu. Betapa besarnya nikmat Tuhan yang tidak terhingga. Ya, dia yang luar, yang ugun dalam macam-macam Allah. Ya, sebab tu kalau kita lain ahli makrifat, dia mengambil ilmu daripada ilmu perubatan doktor saintis tu, oh lagi nampak kebesaran Tuhan. Dalam darah atau je molekul dia beribu tuan. Oh dahsyat, kita tengok bagaimana kesenian kejadian Allah yang Maha Dahsyat. Ya, Allah. Dan dijadikan bagimu mendengar dan melihat dan berkata-kata, tidak bisu maknanya, dan berlaku maknanya boleh berbagai-bagai kelakuan yang kita lakukan. Dan terlebih gharib daripada demikian itu bahawa hak Ta'ala mengenalkan ia kepadamu dalam tiap-tiap satu. Ini lagi besar. Ya, dibukakannya pintu makrifat kalbi seseorang tadi, sehingga dia mengenal kepadamu, dia kenalkan diri dia dalam tiap-tiap sesuatu, hingga engkau kenal akan dia dalam tiap-tiap sesuatu. Ya, tiap-tiap makhluk ni maknanya Allah Ta'ala tayang, innallaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allah SWT ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu. Qadirun, maha kuasa. Apa makna qadir? Qadirun itu isim. Bila isim ditunjuk pada musamma, pada zat. Bila zat ia tasif. Berarti bila qadirun makna zat muttasif bil qudrah. Itu makna qadir. Qadir makna zatun muttasifun bil qudrah. Zat yang bersifat dengan qudrah. Ditayang kat mana? Fi kulli syai', dalam tiap-tiap sesuatu. Terang. Ya. Ada makhluk yang lepas daripada kudrat Tuhan? Mana ada? Semua. Kalau dipadamkan habis tuan. Jadi mana? Tiap-tiap satu yang kita lihat, depan, belakang, atas, bawah, laut, darat, semua terang. Sebab tu dia kata makhluk ni pada istilah sufi dipanggil nur. Nurullah, mana cahaya Allah. Cahaya sifat dia menunjuk. Kita padam lampu kan tak nampak tulisan. Maka makhluk semua menunjuk, atau dipanggil dal. Dal yang menunjuk, ditunjuk pada madlul. Mana yang ditunjuk, siapa ditunjuk? Huwallah Ta'ala. Tuhan ialah madlul, kita ni panggil dal. Makhluk semua dalun yang menunjuk. Menunjuk ke atas keberadaan dan bersifat dia dengan segala kesempurnaan yang Maha Dahsyat. Maka jikalau tiada ia nasaya, tiada engkau, ya, kalau takdir Tuhan tu tak ada, kita pun tak ada kan? Tapi mana boleh Tuhan tu tak ada? Ya, makna dia wajib bersifat dengan wujud. Itu sifat asli dia. Sebab kalau tak ada kita, dah serupa kita pula. Kita ni sifat wujud kita macam sandar dia, arid baru datang dengan sekian nikmat dari dia. Dan saya cari engkau kenal Subhanahu wa ta'ala, ya, iaitu yang menunjuk ia akan dikau kepada jalan petunjuk dia juga. Nama dia Al-Hadi. Kita tengok orang dapat petunjuk, rajin ibadat, nampak dah nama Tuhan dia terang, Al-Hadi, dia yang memberi hidayat. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa Tuhan beri hidayat, tak ada orang boleh sesatkan dia. Siapa yang Tuhan sesatkan dia, tak ada orang beri hidayat. Kita tengok pada orang mukmin, nampak isim dia Al-Hadi. Tengok pada orang kafir, nampak Al-Mudhil, ya, dia yang menyesatkan, ditutup. Sebab tu maknanya syukur besar kita kepada Ta'ala, dibukakan pintu, ya, maknanya pengenalan kepada dia, pintu makrifah kepada dia, ya, pintu ibadah kepada dia. Masya Allah, besar tu. Dan istiqamah atas jalannya pula. Maka nazar olehmu, pandang, tilik, hai saudaraku, kepada kurnia yang amat besar ini daripada Tuhan yang Karim. Ya, itu zikir, ya Rahim, ya Karim, ya Rahim, ya Karim, ya Rahim. Inilah Karim. Ya, semua yang kita nampak, semua ni penterjemahan Karimullah.
lutfillah, azamatillah, semua tuan. Sebab semua kejadian dia menunjuk kepada apa? Ya, penjadi khalik. Kita ni makhluk. Kita pandang semua makhluk ada kesan dia daripada ta'alluq qudrat iradat dia, kesan dia panggil asar, maka nampak sana muasir. Ya, semua tak lagi dan terang. Itu maknanya. Allah. Kalau gitu dia kata apa? Fahal awadaka illa hasanan wahal asda ilaika illa minanan. Maka adakah ya melalu akan ya makna awaidmu yang melainkan hijabmu kebadikan daripada segala nikmat, ya. Maka adakah melalu, mana melepasi daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, melainkan itulah hijabmu yang kita dah nampak punca apa? Hijab kebalikan daripada segala nikmatnya. Ada manusia tenggelam dengan nikmat, padahal sepatutnya dengan nikmat tu dia dekat dengan Tuhan. Dan adakah dianugerahkan padamu melainkan nikmat daripada mana tidak ada satu pun anugerah melainkan semua yang kita dapat kurniaan kemurahannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga yang membaiki bagimu. Hakikat yang mengislahkan insan tadi, insan yang tak elok jauh dia dekatkan, yang gelap tadi hidayat dia bagi hidayat. Mana yang membaiki sebenarnya dia dalam tiap-tiap masa, ya. Nah, kalau dia kena tu tiap-tiap masa kita kena sentiasa merapatkan hubungan dan lebih meninggikan pengenalan dengan dia. Mana berkenal dengan Tuhan, biar berkenal dengan cara pengenalan yang dalam. Itu maksudnya. Yang kenal-kenal gitu ya, kan? Kenal membawa kepada kemesraan, membawa kepada kecintaan. Itu yang suruh. Mengenal Tuhan, mengenal yang membawa kepada rasa cinta, bukan sekadar tahu je, ya. Dan yang menganugerahi atasmu dengan nikmat semua dia. Mana tu nikmat yang tidak dari Tuhan? Tak ada. Kerana segala af'alnya sertamu, segala perbuatan Allah Ta'ala serta kita, ya. Semua kita bergerak, kita diam, semua daripada dia. Quran jelas tegas, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Ahli makrifat dia akan rasakan semua perbuatan yang telah disebut oleh Quran. Berjalan dia, duduk dia, terasa dari Allah. Kalau berjalan dia, duduk dia, berasa diri dia, itu jauh lagi, ya. Kalau kita duduk, kita berjalan, kita rasa kita lagi minta ampun banyak dengan Tuhan. Bermakna apa? Hijab kita masih tebal lagi, dan Tuhan dah jelas ya Quran. Dia menjadikan kamu wa ma ta'malun, ma masdariyat, ma ta'malun dari amalukum. Semua perbuatan kita, melihat, mendengar, bergerak, duduk, bangun, semua minallah. Perasan atau tidak? Kalau perasan, alhamdulillah. Kalau tak perasan, minta ampun balik, ya. Banyak lalai kita dengan Tuhan. Itulah maknanya, ya. Lepas tu bila tak perasan, jadi masalah. Hak Tuhan bagi dia, dia perasan dia. Yang mana dia masalah? Mula dia rasa dia hebat. Itu yang datang penyakit riak, ujub, semua. Kalau kita perasan, semua dia, kita tak ada apa. Kemana bila dapat nikmat tu lagi syukur, lagi dekat dengan Tuhan. Itu beza ni. Habis. Dan yang menganugerah atasmu daripada nikmatnya kerana segala af'al perbuatan sertamu, ya, perbuatan Tuhan tak terlepas kita. Kerana enlat, sebab seperti yang ada bagimu dan tiada enlah, ya, maka jadilah engkau baginya tiada enlah. Apa enlat? Penyakit, dan sebab, ya, penyakit dalaman banyak. Sebab tu kita dalam syariat dia ada asbab. Dalam makam hakikat tak ada asbab. Jangan pandang tu maksudnya. Sebab tu boleh buat usaha ikhtiar, tapi pandang jangan. Qalbi kita tu menghadap dia. Sebab semua hakikat daripada dia yang susun. Ya Allah. Seperti dikurniakan atasmu, tiada dengan sebab, ya, dia bagi kita duduk atas dunia, apa deposit kita bayar kan? Kita hidup 456 tahun sekarang ni kan, 50 tahun dah umur kita ni, ya. Berapa banyak deposit kita bayar kan? Ya. JPJ pun tiap-tiap tahun kena bayar lesen. Tamat kena bayar kita, tamat bayar. Tak boleh berjalan atas jalan raya. Dia bayar cukai kan. Kita pada bayar. Ya, satu orang dia kena sakit jantung kan. Dia tarik jantung tu payah. Dia kata kalau boleh bayar 1 jam dia berapa saya bayar. Dia tahu nilai jantung. Kalau dia padam habis semua. Ya, apa nikmatnya jantung tu
Kalau dia kena serangan jantung dia kan pump habis. Dan janganlah berhadap kepada yang lain. Oleh kerana itu, tanamkan cinta kita kepada Ta'ala. Termasuk dia. Jangan berhadap pada yang lain, mana tanamkan cinta kepada Ta'ala. Sebab bila cinta dengan Tuhan kuat, dia tak akan berhadap pada lain. Dia akan berhadap pada lain bila cinta dia tak kuat. Sebab mahabbah itu jalan para awliya. Tariquna tariqul mahabbah. Jalan kami menuju ke Tuhan ialah kenderaan dia apa? Mahabbah. Cinta, rindu yang kuat. Maka orang akan bercinta apabila dia nampak kecantikan. Maka tertawannya hati pada kecantikan, kepada keelokan, kepada kehaibatan. Ini benda-benda yang menjadi hati itu tertawan. Maka bila dia terpandang, dibukakan semua benda ni kehaibatan ada sebenarnya pada Ta'ala, maka dia tak akan lari hati dengan Tuhan. Berarti kalau dia kenal Tuhan, dia tak akan berpusing kalbi daripada yang lain. Tapi kalau dia berpusing, tandanya dia belum kenal. Ya, dia belum kenal. Ya, kalau dia kenal, Masya Allah. Macam seorang, dia tak kenal seorang kan. Bila dia kenal, wah dia ni, mula lah. Mula dia balik termenung. Hati dia dah jatuh dekat orang tu. Sebab apa dia kenal? Sebab tu penting dia kenal. Kalau seorang terkenal Tuhan, confirm hati dia mesti jatuh dengan Allah Ta'ala. Confirm mesti hati dia terikat dengan Tuhan. Kalau tak terikat, mana dia belum kenal lagi tu. Kalau dia kenal, memang hati tak akan berpaling, tak akan berpusing, tak akan menghadap pada yang lain. Sebab semua kesempurnaan, kecantikan, kehaibatan milik Tuhan. Ya? Dan hati manusia sifat dia begitu. Dia akan suka pada benda yang hebat, benda yang cantik, benda yang bermutu, yang tinggi dan sebagainya. Maka semua tu milik dia. Tapi kena dia tak kenal dia masalah ni. Dia kenal pun macam ni itulah. Berahli makrifat. Ya, satu ketika dia berbual dengan ahli syariat. Dia mengenal Tuhan sekadar dalil. Dia kata beginilah, engkau ulurlah hidung kau, biar aku tarik. Dia suluk punya kawan tu, terbuka hijab Allah. Dia kata, kalau tahu dulu lama aku tak ikut. Dia kenal dan dia kenal, kalau tahu lama dah aku ikut jalan ni, Masya Allah kata. Sebab dia tak terkenal, dia pusing gitu. Dia terkenal, dibuka, dikasyaf. Sebab mengenal tauhid khasnya bikashfin, dengan pembukaan. Dan pembukaan tu kena riadah sampai hijab kita terbuka, dia bau dia kenal. Masya Allah, dia tak akan lari kan. Bila dia kenal semua, dia tak akan berpaling. Maknanya apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum sebalik apa? Bila hati berpaling, bermakna dia belum cukup ke? Kenal tu je lah. Siapa dia? Kita ni lah. Anak lah, orang lain belum cukup kenal dengan Tuhan. Sebab kita reka lagi dan awliya dia kenal betul. Sebab tu tiap nafas fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu slogan orang yang kenal. Dia kenal Tuhan dan tiap-tiap nafas, tiap-tiap lamha kelipan mata. Habis. Dan satu lagi kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu an, tidaklah kami lihat yang membaiki melainkan Allah. Mana yang memberi ihsan je apa? Huwallah. Dia memberi ihsan. Segala ihsan daripada makhluk, termasuk kita yang kerdil ni, cuma dari dia. Maka tiada kami kasih kepada yang lain. Itu dia. Sebab apa tu? Bila dia melihat, mengetahui yang memiliki segala, yang membaiki, yang mengurus dengan dia, maka hati kami akan kasih kat dia. Sebab jubilatul insan yuhib ila man ahsana ilaih. Diperangaikan manusia tu, dia akan kasih, jatuh hati dia kepada orang yang banyak membuat ihsan pada dia, banyak memberi perhatian. Awak kasih kat dia apa? Saya boleh berkenan dengan dia sebab dia selalu ambil perhatian dengan saya kan? Saya jatuh cinta dengan dia sebab apa? Dia ni cukup ambil perhatian dengan saya dan dia selalu bantu saya. Memang baik betul. Maka siapa lebih daripada Ta'ala? Setiap nafas kita semua dengan dia. Ya, kalau tu buat suruh kita muhasabah, perhati. Bangun malam-malam sembahyang taubat tu, perhati balik nikmat Tuhan, insya-Allah. Dan saya hati dia akan terbuka. Ya, lagi dekat kalbi dia dengan Allah Ta'ala. Sebab dia al-mun'im hakiki, yang memberi nikmat sebenar dia. Maka tiadalah kami kasih kepada yang lain daripadanya. Sebab yang lain pada kita apa, dia beri sama je. Kita makhluk ni berhajat, memerlukan, menerima bantuan. Pemberi ialah dia. Ya, pengurni adalah dia. Dan kami perbaiki sangka pada Allah Ta'ala. Baru dah dapat sangka dia kuat dengan Tuhan cantik. Kerana ahlillah. Ya. Dan kami perbaiki sangka pada Allah Ta'ala kerana ahlillah, dengan iktibar barang yang telah dikenalkan bagi mereka itu daripada tajalli kursinya.
Sebab para ahlilah, para aulia, para arif billah, mereka telah disingkap, dibukakan, dikenalkan, dimukasyafahkan pada segala tajalli kudsinya. Kudsi maknanya kesucian Allah Ta'ala. Tuhan yang maha suci. Itu kita subhanallah, maha suci Tuhan. Suci pada apa? Minan naqais, daripada segala kekurangan. Zat Allah Ta'ala suci daripada segala kekurangan. Bermakna dia bersifat dengan segala kesempurnaan. Berbanding kita terbalik. Kita dibalut dengan segala kekurangan. Khuliqal insanu dha'ifa. Dijadikan manusia serba-serbi dalam kedaifan, kelemahan, atau sifat kita. Sebab tu bila kita pandang sifat kita balik, nikmat Tuhan, dikenal Tuhan. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dikenal akan diri dia, maka dikenal akan Tuhan dia. Cuma pengenalan tu dua lah, ta'akul atau zauki. Kalau ta'akul tu peringkat awam, terfikir boleh nampak, batal fikir tak nampak. Tapi bila zauk dia dah biasa, dah mesra, dia dah rasa. Bila dah rasa, tak payah pun benda tu dah ada. Macam orang bercinta, dan adakah perlu nak fikir, nak kasih dah, dan tetap terlekat. Di mana dia berjalan, ada je benda tu. Sentiasa kalbi. Sebab apa? Dia dah tanamkan benda tu. Dengan apa? Ada persiapan awal. Benda yang menarik kepada mahabbah, rindu dan kasih Tuhan tu kuat. Bila ada kasih dia kuat, baru dia perjalanan dia cantik, terang. Kalau mahabbah tak kuat, mentul di malam, dan berjalan tu buat ibadah, buat, tapi tak ada kelazatan dia. Kalau seorang tadi buat kerja dengan seorang, 10 orang tolong buat kerja, tapi satu orang tu dia ada sangkut hati dengan Tuhan. Macam mana? Kerja siapa agak lebih sungguh? Yang sangkut hati lah kan sungguh. Kawan ni buat kerja macam, engkau ni buat kerja lain macam je. Apa? Dia ada sangkut kat sana. Kalau lebih dia sangkut dengan kawan tu, sebab tu dia buat kerja bersungguh-sungguh. Kalau boleh nak tunjuk yang sehebat. Begitu kalbi kita bila sangkut dengan Tuhan, dia akan buat cukup cantik. Tapi kalau hati tak sangkut dengan Tuhan, dia buat begitu buat bukan tak buat, tak apa kemas. Sebab tu kata alik qalbak billah, gantungkan hati kamu dengan Allah, baru dia akan cantik. Rahsia sir dia akan terbuka. Dan barang siapa didirikan di makam yang baik sangka, maka didirikan dalam jinak, dia duduk dalam makamul unsi. Makamul unsi, makam berjinak. Dan siapa didirikan makam lawannya, maka didirikan dalam makam, panggil makam apa yang liar, makamul wahsh, iaitu hati dia liar dengan Tuhan. Ini bahaya. Sebab kita kena jinakkan kalbi kita dengan Allah Ta'ala. Maka segianya memilih kepada makam jinak, makamul unsi, atas makam yang liar daripada ini tadi. Jaga hati kita jangan liar dengan Allah Ta'ala. Dan hasilnya bahawasanya barang siapa membaiki sangkanya pada Tuhannya, dan tetaplah hatinya bagi segala sifat Allah Ta'ala, maka beroleh teranglah ia dengan nurul yakin. Dia akan dapat apa? Keyakinan yang ada pancaran nur yang terang dalam kalbi dia. Nur. Kerana membaiki sangka pada Allah Ta'ala itu salah satu daripada segala makamul yakin. Sebab keyakinanlah hati dia kuat, hati berpaut. Kalau dia tak yakin, mana dia tak kenal, mana nak yakin? Dia tak yakin tu yang ya tidak dia kata kan. Macam kita lah tak yakin dengan orang, tak kenal, ya ke? Tapi kalau dah kenal, oi dia jangan. Baru dia kenal, baru dia hebat, dia pegang betul. Kita orang, ini bukan orang, ini malikul muluk, raja segala raja. Maka manusia itu atas dua bagi. Pertama orang yang khas, keduanya orang yang am. Khas orang pilihan, am orang awam. Maka segala orang yang khas itu iaitulah membaiki mereka itu akan sangka pada Ta'ala, barang dicipta mereka itu atasnya daripada segala sifat yang maha tinggi. Mana dia mengenal baik sangka dengan orang sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang maha tinggi. Dan segala orang yang am itu membaik sangka mereka pada Ta'ala, bagi orang yang dicipta mereka itu dalamnya pada sempurna segala nikmat. Mana kita baik sangka dengan Tuhan sebab dipandang pemberian Tuhan. Yang dah dapat baru nak bagi sangka. Yang ni tak payah beri, dia tahu dah memang ini zat yang maha sempurna, maha hebat. Itu beza antara dua makam tadi. Wallahu a'lam.